الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli fa amma ba'd. Yang saya muliakan Al-Fadil Tuan Imam yang mengimamkan solat maghrib kita sebentar tadi, yang dikasihi Tuan-Tuan Bilal, ahli-ahli jawatan kuasa masjid yang hadir pada malam ini, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izinnya pada malam ni tuan-tuan kita dapat sama-sama hadir ke masjid Pajak Song ni, Masjid Jami' Pajak Song ataupun Al-Jamal wal Kamal, Al-Jalal wal Kamal, Jamal pula, Al-Jalal wal Kamal masjid kita tuan-tuan. Jadi nampak berseri masjid kita ni tuan-tuan. Jadi mudah-mudahanlah kita pun semangat untuk hadir ke masjid ni. Jadi tuan-tuan, alhamdulillah malam ni kita dapat main ni, mudah-mudahan dia berterusan sampailah bulan puasa, bulan Ramadan nanti. Sebab itu doa tuan-tuan imam, ustaz-ustaz selalu dengar, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Ni kita ni bulan Rajab nak ujung-ujung lah ni. Wa balighna Ramadan, dan temuilah kami, sampaikanlah kami dengan bulan Ramadan. Minta-minta kita sampai bulan Ramadan. Tahun sudah kita puasa dalam keadaan agak mencabar. Tak ada tarawih di masjid, kecuali adalah seorang dua yang diizinkan, tapi tak berseri macam itulah bahasa kita. Bazar Ramadan pun tak ada. Depa kira bazar Ramadan kalau bulan puasa ni. Dia tambah-tambah kot tu. Tak apalah, bukanlah tak boleh pun. Jadi mudah-mudahan tahun ni tuan-tuan kita boleh semayang tarawih di masjid macam tahun-tahun yang sebelum tu. Sebab semayang di rumah ni bukan tak sah, tapi dia punya, orang kata apa, keadaan, orang putih panggil apa, environment, bukan environment jugalah, orang kata bi'ah dia, suasana Ramadan. Dia sunyi malam tu. Bila mana kita bulan Ramadan sudahlah sunyi sungguh, tuan-tuan nak keluar pun takut kena kepung, takut kena. Maka kita semayang duduk di rumah pelan-pelan. Raya pun di rumah, tuan-tuan kalau ingat tahun 2020, raya pun di rumah, semayang raya di rumah. Tok Wan lah baca khutbah, tak ada tongkat, pegang kayu mok. Ya Allah, ada tak sungguh. Mereka kongsi dalam Facebook Abang Kamal ni. Mereka kongsi kayu mok pun jadi mereka pegang. Untuk apa? Tongkat tu. Hak pelepah nyok pun ada. Pergi pakat cucu pergi ambil di luar kot. Orang Pajak Song apa? Tak silap saya. Dia kata bukan ustaz orang lain. Macam-macam. Jadi doalah banyak-banyak. Tak lama lagi kita nak puasa dalam tempoh melawan COVID-19 ni lah. Mudah-mudahan ni dia semakin reda. Pakai reda pun dia 1,500, 1,600. Tak ni sangat lagi tuan-tuan. Minta-minta lah Allah Ta'ala hapuskan terus wabak ni. Selamat kita tuan-tuan, insya-Allah dunia akhirat. Jadi malam ni tuan-tuan, tajuk Asmaul Husna kita Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir, salah satu nama Allah yang 99, iaitulah Al-Mutakabbir, yang maha megah, yang maha agung, yang maha besar daripada segala sesuatu, iaitulah Allah.
Salah satu nama Allah yang dalam 99 tu Al-Mutakabbir. Al-Mutakabbir yang megah, yang agung, yang hebat daripada segala sesuatu, termasuk Al-Mutakabbir. Hanya Allah boleh bersifat macam tu. Tapi manusia boleh tak bersifat mutakabbir? Lagi tak boleh lah. Dia jadi takabur. Dia panggil takabur ni sombong. Dia mewarisi sifat iblis. Mewarisi sifat iblis. Orang yang takabur. Allah saja yang memiliki nama dia Al-Mutakabbir, yang agung, yang megah. Nama Allah ni. Jadi Al-Mutakabbir juga boleh kita ertikan, kita maksudkan dengan keagungan Allah tu. Allah Maha Agung, dan kita nak malam ni kita nak hurai keagungan Allah ni dalam kita nak kaitkan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Macam tu lah. Allah Maha Agung, tuan-tuan. Macam peristiwa Isra Mi'raj ni. Perjalanan jauh boleh menjadi pantas dan cepat. Allah Maha Agung, Allah yang Maha Megah, Dia yang menjadikan segala-galanya. Dia boleh buat. Perjalanan yang jauh boleh jadi cepat, pantas dalam peristiwa Isra Mi'raj. Macam mana tu? Daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis, Palestin ni, masa tu orang pergi perjalanan sebulan, pergi saja. Balik pun sebulan. Tapi Nabi di Isra Mi'raj pula ni atas. Malam tu pergi, malam tu juga balik. Bukti keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah izinkan Nabi pula naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit ketujuh, sampai Sidratil Muntaha. Ya Allah, tuan-tuan, dalam kitab sebut Sidratil Muntaha ni, Sidratul Muntaha ni, malaikat Jibril pun tak boleh sampai sana. Dihantar Nabi langit pertama, langit sampai langit ketujuh, nak naik Sidratil Muntaha, kata Nabi, kata Jibril, tak boleh dah wahai Muhammad. Kalau aku naik lagi, terbakar tubuh badan aku. Naik daripada Sidratil Muntaha ni. Daripada Sidrat, Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu. Semua ni kalau cerita pelik, tapi dengan kerana keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala boleh jadi benda ni. Semua ni buktilah kejadian ni keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Isra Allah sebut, Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Jarang ayat Allah gunakan kalimah subhana. Sabbaha ada ayat, kan? Tapi subhani maksudnya Allah Ta'ala Maha suci Allah. Hebat keagungan Allah yang memperjalankan hambanya bi'abdihi, bukan biruhihi, bukan roh Nabi Muhammad pi, tak, dengan tubuh badan Nabi. Tubuh badan Nabi pi, malam tu pi, malam tu juga balik. Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haulahu, yang kami berkati sekitarnya. Masjidil Haram ni sekitarnya berkat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah izin Nabi tengok pula malaikat Jibril dengan bentuk asal, bukan kata menyerupai manusia selalu main kepada Nabi tu. Dalam surah An-Najm ayat 13 Allah sebut cerita Nabi tengok malaikat Jibril real dengan tubuh yang sebenar. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha. Nabi tengok malaikat Jibril real betul punya. Jannatul ma'wa, ada di sisinya syurga ma'wa yang tertinggi. Itu dia. Dalam peristiwa Isra ni, tuan-tuan, Isra dan Mi'raj ni perkara yang mustahil boleh berlaku sebab kita sebut malam ni keagungan Allah. Al-Mutakabbir, Dia yang maha besar. Allah dia boleh buat. Ucapan Sayyidina Abu Bakar ketika ada orang mai cari Nabi, cari dia lah. Bila balik Nabi daripada peristiwa Isra Mi'raj ni, maka berimpunlah orang nak dengar cerita Nabi ni. Cari orang di Mekah ni. Sayyidina Abu Bakar tak ada lagi masa tu. Bila tak ada lagi ni, tapi kita pergi cari, ada satu orang hamba Allah ni pergi
Cari Sayyidina Abu Bakar tak ada lagi ni. Kita nak himpunkan orang ramai ni nak dengar cerita Muhammad depan Kaabah ni, dekat Kaabah ni. Lalu bila lalu orang bagi tahu kepada Sayyidina Abu Bakar. Masa tu Abu Jahal dia dah buat nilah orang kata apa, peristiwa ni sebagai nak bagi keluar balik yang ikut ajaran Muhammad, sembah balik patung sebab benda mustahil. Ada orang kata betul ke Muhammad ni, ada orang kata gila dah dia ni. Sebab peristiwa Isra Mi'raj ni menguji keimanan tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Lalu orang cari Sayyidina Abu Bakar, orang cari mana Abu Bakar ni, tak ada ni. Dia nak dengar tak cerita Muhammad ni bawa balik pada Palestin, benda pelik ni. Lalu cari-cari jumpa Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar, lalu orang kata, wahai Abu Bakar, hang tak pergi kat dengan Kaabah tu? Awak Muhammad yang duk ikut ni duk cerita benda pelik apa, tak tahu dia pergi Palestin malam tadi balik tu. Hang kan tak tahu pergi Palestin sebulan pergi sebulan balik. Dia habaq malam tadi pergi, dia malam ni balik dah. Hang tak pelik dah Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar kata apa? Wallahi, demi Allah, la in kana qalahu laqad sadaqa fama yu'jibukum min zalik. Sayyidina Abu Bakar kata, demi Allah, kalau hampa kata yang bagi tahu tu, yang himpun tu, dia yang cerita tu Muhammad, jauh lebih pada Palestin, aku percaya. Kata puak-puak hang cari tu, hang ni karat lah, dulu, kini dan selamanya betul. Dah kata lah begitu. Nak abang kata Sayyidina Abu Bakar ni orang mempercayai apa saja yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad cerita apa pun dia akan percaya. Sebab itu orang bagi dia Sayyid Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar mempercayai apa saja yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu dia. Apalagi bukti yang kata Al-Mutakabbir, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung ni, melalui peristiwa Isra Mi'raj ni. Sebenarnya tuan-tuan, Allah nak bagi ketenangan selepas kesedihan, bebanan yang besar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj ni. Kan sebelum peristiwa Isra Mi'raj ni, Nabi melalui tahun yang disebut tahun berduka cita, Amul Huzni, Amul Huzn, tahun yang berduka cita. Nabi sedih, Nabi sedih sangat tahun tu. Yang pertama, Sayyidatina Khadijah isteri Nabi meninggal dunia tahun tu. Yang kedua Abu Talib, pak menakan Nabi, meninggal juga. Siapa dia? Siti Khadijah, isteri pertama Nabi. Nabi bagi tahu sebaik-baik wanita Siti Khadijah. Sebaik-baik wanita Siti Khadijah. Apa bukti dia? Nabi kahwin dengan Sayyidatina Khadijah umur 40, Nabi 25. Beza kan? Tapi anak 5 ibu-ibu. Anak 5 dengan Sayyidatina Khadijah. Anak 5 ke 6? Saya 6 anak dia. Seorang dengan Mariatul Khibtiyah yang Ibrahim yang meninggal umur 6 ke 7 tahun tu. Lain semua dengan Siti Khadijah. 5 ke 6 anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu, Nabi kahwin dengan Sayyidatina Khadijah. Nabi tak kahwin dengan wanita lain. Punya setia, dan Nabi tak teringin kahwin dengan wanita lain. Isteri dia Siti Khadijah tu, walaupun lebih tua daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sibuk tara mana pun keluarga ni, Nabi Sayyidatina Khadijah Nabi tak ambil pembantu. Nabi tengok Sayyidatina Khadijah ni boleh cekap buat kerja rumah. Beletiak pun dak ibu-ibu. Beletiak pun dak. Baca kisah Sayyidatina Khadijah. Punya sabar tu. Sebab itu kan ada empat wanita yang paling mulia di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. 4 wanita yang paling mulia. Yang pertama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian Maryam, mak Nabi Isa alaihissalam, yang tahan sabar. Orang kata kat dia mengandung tu bakal Nabi dalam perut dia tu, tapi pak tak ada. Walam yamsasni bashar. Macam mana aku boleh mengandung sedang aku tak pernah disentuh oleh seorang lelaki pun, oleh seorang pun. Mak Nabi Isa alaihissalam, antara wanita yang mulia. Yang ketiga siapa? Fatimah, isteri Sayyidina Ali, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 dah. Yang keempat Aisyah, isteri Nabi juga. 4 wanita paling mulia tuan-tuan. Sebab itu nak bubuh nama cucu makcik, bubuh nama Maryam, Fatimah, Khadijah, Aisyah. Bagus.
Bu nama anak hang Maryam. Kan anak kita hak sulung tu nanti beranak ni. Nama tak sedap nang semua zaman kuih loyang. Zaman kuih loyang kata Maryam nama. Lah ni nak boh nama anak dia susun atok. Tu darjah satu sekolah saya tu. Tengok nama, tu dia nama. Nur Afifa Ilyana Hafisha Haliada. Bunyi macam Halia. Halia tua muda tahu. Tapi nama tu dia sedepa. Binti Zain. Kontot kami nama apa pun. Nama anak 4 rangkap. Bukan 4 rangkap pantun panjang sangat. Nak abang kata 4 tu punya panjang nama. Kalau tulis, kalau orang ni pandai komputer, kalau type Excel tu beratus tiang. Jadi halus tulisan tu. Gitu. 4 wanita paling mulia. Nabi sedih Khadijah meninggal tahun tu. Walaupun Khadijah meninggal, tapi Nabi duk teringat kat isteri yang pertama nama Khadijah ni. Punya sayang Nabi ni. Masa tu Nabi dah kahwin dengan Aisyah. Duk pergi ziarah rumah mak mentua lah. Kekal mak mentua walaupun meninggal. Kalau bercerai ni bekas lah. Tapi tuan-tuan nak hubungan tu tak boleh pisah terus. Katalah suami isteri berpisah dengan isteri dia tu, jodoh tak panjang. Tapi jangan pisah dengan mak mentua sekali benci tahap je tu, tak boleh. Nabi meninggalnya Siti Khadijah, duk kahwin dengan Aisyah, duk pergi rumah keluarga Khadijah radhiyallahu anha. Satu hari Nabi SAW sembelih kambing. Sembelih kambing. Nabi asingkan bahagian yang keluarga Siti Khadijah suka bahagian tu. Dalam kitab tak sebut. Kita kata apa dia maklum? Bahagian apa paha kot no, macam tu lah kot no. Bahagian tulang-tulang rusuk lagu tu. Nabi pisah-pisah kan? Aisyah kata nak buat bagi kat siapa? Ni keluarga Siti Khadijah ni suka. Cemburu Siti Khadijah masa tu. Orang ajak song lagu tu juga. Sungguh lah. Kan? Meninggal dah hak mula tu kahwin pula. Orang matang 3 contoh. Teringat hak mula tu. Ni arwah Kak Jah hang tu. Dia suka roti canai telur. Duk Kak Jah. Kita. Banyak song lah tu. Sungguh lah tangan macam Tok Imam kan aku tu. Dak dia perasaan tu semula jadi makcik oi. Perasaan tu dia semula jadi. Dia kita tak boleh kata apa. Benar lagu tu. Sayyidatina Aisyah cemburu Nabi buat macam tu. Ketika menyampaikan ilmu pada sahabat, ni cerita Nabi sedih Sayyidatina Khadijah meninggal. Ketika menyampaikan ilmu macam ni lah, Nabi suka bagi contoh. Khadijah. Bagi contoh. Cerita tentang kelebihan Khadijah. Walaupun dah tak ada lama dah. Nabi duk cerita kelebihan Sayyidatina Khadijah. Patutlah Allah jamin syurga buat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Nabi cerita Sayyidatina Khadijah ni dia macam ni. Ada kaitan dalam apa yang Nabi sampaikan. Nabi tanya Khadijah. Begitulah Khadijah dulu dia macam ni. Sahabat cerita Nabi sering bagi contoh yang dah meninggal ni Khadijah. Macam tu kita. Kan? Bagus kita cerita kelebihan orang yang dah meninggal sebagai tauladan. Benda baik. Silakan. Kalau dia ada dululah masa dia hidup dulu. Mariahu dia. Dia ni pandai. Kita duk cerita di Gedohok ke. Tempat-tempat orang masak kenduri ke kan, di masjid ke. Arwah dah meninggal dah 3 tahun sudah. Kalau ada dia lah paling pandai buat air asam. Dia kacau lah tangan dia dengan besen tu, tak pakai seorang tangan. Arwah tu. Dia tangan bulu belambak, dia kacau betul. Kami 3 kali tambah pasal haji nombor tu tak payah bu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah macam tu. Kita menceritakan kebaikan orang, menceritakan kebaikan orang dah meninggal, silakan. Sebagai tauladan, suri tauladan kepada kita. Nabi sedih sangat Khadijah, isteri pertama Nabi meninggal dunia tahun tu. Yang kedua siapa? Pak menakan Nabi, Abu Talib meninggal juga. Disebut sebagai tahun berduka cita. Pak menakan Nabi meninggal walaupun tak Islam. Abu Talib ni dia tak Islam. Dia sering kali mempertahankan Nabi Muhammad SAW. Lebih-lebih lagi ketika berdakwah. Wahai Muhammad, kata Pak menakan dia Abu Talib ni, dakwahlah, tapi jangan ajak pakcik sudahlah. Pakcik kekal dengan agama lama. Nabi diam. Nabi berdakwah. Siapa kacau, siapa ganggu hang, bagi tahu kat pakcik.
Orang tak berani kacau Nabi Muhammad ketika mana Abu Talib ada. Sebab apa? Abu Talib antara pembesar Quraisy yang disegani. Orang lama, dia orang tua, orang lama. Orang segan dengan dia. Lemah lembut sifat Abu Talib penakan Nabi, tapi tak Islam. Lemah lembut, tapi sayang hati dia keras nak terima Islam. Dia lemah lembut dah, hati dia keras tak boleh terima agama yang dibawa oleh anak penakan sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai nak mati pun Nabi cuba ajak kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi ajak Abu Talib, tapi tak boleh. Wahai pakcikku, sebut aku jamin syurga, kata Nabi. Masa tu Abu Jahal pula kalut menyebuk pula. Tak payah dah Abu Talib, kita kekal dengan agama lama kita lah. Macam tu. Meninggalnya Abu Talib dalam keadaan tak Islam. Menangis Nabi tuan-tuan, sedih. Innaka la tahdi man ahbabta. Allah sebut dalam surah Qasas ayat 57. Innaka la tahdi man ahbabta. Ayat 56, 57. Wahai Muhammad, kamu tak boleh bagi hidayah kepada seorang yang paling kamu sayang sekalipun, tak boleh bagi hidayah. Tak boleh bagi. Walakin Allah yahdi man yasha. Allah yang boleh bagi hidayah. Kita nampak satu orang nampak macam bagus, baik dah kita kata kalau dia mati dah dengan agama dia tu sayang tu. Dia bagus. Sat lagi bagilah kata orang kata kongsi rezeki, bagi bihun, tepung, beras di Masjid Pajak Song. Dia tumpang bagi juga. Kata kita mau kasih juga, oh itu Masjid Pajak Song. Cina Pala Batas contohlah. Kita tak apalah, ini orang Islam. Tak apa, kita terima, kita tak ada jual benda-benda haram, kasih saja. Kita kata ya Allah bagusnya Pak ni. Kalau dia mati dalam keadaan agama dia kesian, kita cuba ajak mati dalam keadaan kesian. Orang macam tu tuan-tuan yang dirahmati Allah, lemah lembut. Sampai nak mati pun Nabi ajak kalimah tu. Gitu tuan-tuan. Ayat tu berbeza dengan Hindun binti Utbah. Ada satu tu. Hindun binti Utbah lagi sakan lawan Islam, tapi akhirnya dia masuk Islam. Hindun binti Utbah nama dia. Dia ni tuan-tuan, laki dia mati dalam perang Badar. Pak nakan dia pun mati dalam perang Badar. Tak Islam lah, bukan mati syahid. Musuh Islam. Dia lama, dia dendam sungguh Hindun binti Utbah ni. Dalam perang Uhud ada 71 orang ke orang Islam mati syahid. Antaranya Saidina Hamzah, pak penakan Nabi. Saidina Hamzah ni mati, Hindun dapat tahu. Dia pi tuan-tuan di Jabal Uhud tu, kalau orang pergi Mekah, dia pergi Madinah tu, jumpa kan. Dia ballah dada Saidina Hamzah ni, dia bawa keluar hati, dia kunyah hati tu. Itu orang gelak dia pemakan hati. Hindun binti Utbah, dia geram kat Saidina Hamzah ni, dialah bunuh suami dia, pak penakan dia dalam perang Badar, mati bergelimpangan tu. Antara 7 yang mati dalam perang Badar tu suami dia. Dia geram, dia kunyah hati Saidina Hamzah dalam perang Uhud. Tu dia. Tapi akhirnya dalam Fathul Mekah, dalam peristiwa Fathul Mekah, pembukaan kota Mekah, Nabi ajak, mana mari kita letak pedang, kita jangan berkelahi, siapa dah masuk Islam silakan. Antara yang masuk Islam, Hindun binti Utbah yang pernah kunyah hati Saidina Hamzah satu ketika dulu. Punya hebat tentang percaturan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan takat dia masuk Islam saja, dia jadi pembela pula kepada perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi terima tentangan yang lagi, bila Nabi meninggalnya 2 orang ni, Nabi sedih. Bila sedih ni tuan-tuan, Nabi bila meninggal Abu Talib, Khadijah ni, tak ada siapa yang nak bela Nabi dah masa tu. Bila tak ada siapa nak bela Nabi ni, orang buat macam-macam kat Nabi. Nabi sujud, orang pergi letak perut unta depan Kaabah. Orang kata Nabi gila, orang balin, macam-macam. Nabi kata tak, tinggal sat Mekah. Nabi pergi Taif. Pergi Taif bukan jauh tuan-tuan. Taif ni 100 km tak sampai, 100 batu tak sampai daripada kota Mekah. Lah ni orang pergi umrah pergi Taif lagi, pergi pagi balik malam. Jom Taif ni tempat tu. Adalah tempat yang boleh pergi ziarah ni. Nabi pergi Taif, rupa-rupanya ingat tenangkan hati di sana, rupa-rupanya lagi dahsyat. Bukan orang tunggu Nabi, dak balin Nabi dengan batu, dengan kayu, sampai berdarah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Nabi berjalan dalam kasut Nabi tu bunyi macam ayak, bukan ayak, darah. Hak kata menyorok dalam kebun kurma tu. Tiba-tiba ada satu orang pemuda ni nama Adas, itu panjang cerita dia, bagi anggur. Akhirnya dia masuk Islam. Adas nama dia, boleh cari lah. Nabi terima tentangan lagi dahsyat di Taif. 3 peristiwa yang Nabi sedih semua. Orang Taif tak mau terima, meninggalnya Siti Khadijah, matinya Abu Talib, ponakan Nabi. Akhirnya Allah hadiahkan apa Ustaz? Hadiahkan peristiwa Isra wal Mi'raj, membuktikan al-mutakabbir tadi, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Masa orang buat naya kat Nabi di Taif tu, malaikat Jibril turun tu. Apa malaikat Jibril kata? Wahai Muhammad, offer kat Nabi. Wahai Muhammad, mau tak aku ratakan ni bukit-bukit yang ada di Taif ni, biar pi bergelimpangan penduduk Taif ni. Bahasa kita banyak song, bahasa kita ni banyak song. Kau hajak sungguh bahasa kita. Teruk sungguh buat kat Nabi Muhammad ni, biar aku ratakan macam tu. Golongan Nabi Lut, apa zaman Nabi Lut tu, angkat naik bagi mati, bagi terbalik terus. Yang ni bagi rata. Nabi kata tak payahlah Jibril, mungkin hari ni mereka tak beriman, satu hari nanti anak cucu mereka beriman pula kepada Allah. Punya sabar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah bagi hidayah pada kaum ni. Yang balik Nabi ni Quraisy pun banyak yang buat nanya kat Nabi ni. Ya Allah, mintalah depa ni hidayah ni, minta petunjuk kat depa. Dalam sedih dengan peristiwa 2 tadi diperlakukan oleh penduduk Taif ni. Gitu. Maka Allah hiburkan peristiwa Isra wal Mi'raj kepada Nabi Muhammad sallam. Gitu. Selalu kita dengar dah, kalau kita nak baca satu-satu panjang. Kisah Nabi ni, Allah Jibril, malaikat Jibril, Allah perintahkan malaikat Jibril pi belah dada Nabi ni. Belah dada Nabi. Ada dalam kitab sebut dada Nabi ni 2 kali dibelah. Pertama dah ketika Nabi kecil lagi, masa belah kambing dah malaikat bedah dada Nabi. Tak jadi Nabi lagi. Hak ni jadi Nabi dah. Tengah baring-baring, tengah duduk di Kaabah ni, diangkat oleh malaikat Jibril, Mikail ke telaga Zamzam, belah dada, bawa keluar hati, basuh dengan air Zamzam. Dah basuh dengan air Zamzam, tuan-tuan, tu dia. Dia nak bagi tahu kepada kita, dikeluarkan ketulan darah yang di situ bisikan syaitan was-was tu. Hak kita sembahyang tu tuan-tuan, nak niat tak sampai lah, niat tak masuk lah, iblis Allah tak jadi. Ni bisikan iblis duk ada dalam ni. Masa tu hak tu kena operate kan Ustaz, tak tahu PKPJ lah. Kalau ada insurans abang dia. Saya semayang tak khusyuk, saya nak belah dada saya ni. 2 hari belah mati, tahu-tahu makan serabai kita di pajak song. Ni Nabi belah dada, bawa keluar hati, basuh dengan air Zamzam. Keluar kata yang kata darah tadi tu. Situ tempat bisikan iblis ni. Nak bagi tahu kepada kita sebenarnya ni, kita ni nak jumpa Allah. Nabi naik Isra ni, Isra wal Mi'raj ni, cerita nak jumpa Allah ni. Kita ni makcik, ayah-ayah, nak bertemu dengan Allah, mati ni, hati ni kena bersih. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallah biqalbin salim. Hari yang tak berguna anak, isteri, harta habis, tak ada guna dah. Melainkan yang datang pada Allah dengan hati yang bersih. Macam tu kita nak bertemu dengan Allah, hati mau elok. Ni kita ni tuan-tuan, tak payahlah basuh macam tu dah. Bukan apa yang diperbuatkan Nabi tu salah. Nak habaq pada kita, hati mau clear bila bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan hati ni ada 3 bahagian, 3 kategori, 3 bahagian lah. Ulama membahagikan hati ni ada 3. Tang mana hati kita? Mari kita dengar. Ada jenis 3 hati ni. Tang mana hati kita? Tak payah pegang tak rasa apa. Yang pertama dia panggil qalbun marid, hati yang sakit. Ada tak pada diri kita? Tak ada. Pasal apa Ustaz kata tak ada? Kalau tuan-tuan ada hati yang sakit ni, tuan-tuan tak duduk di masjid lah ni. Tak duduknya. Kalau dia berkelahi dengan bini dia di rumah, dia main masjid Ustaz, dia duduk, dia tak boleh. Dia tak ada rasa, hati sakit. Gitu. Kalau dia hati sakit, dia duduk rumah, dia tengok drama rahimah tanpa rahim. Gitu. Tanda-tanda hati sakit apa? Tanda-tanda hati sakit. Gitu tuan-tuan. Terus terbayang cerita tu bila sebut tajuk saja. Jaga hati kita ni.
hidupnya tak tenang walaupun semua ada, harta, jawatan, tapi hati sakit. Qalbun marid, hati tak tenang. Tuan-tuan, duit dalam tabung haji 100,000 pun kalau hati tak tenang, tak ada apa. Tak tenang sampai ada yang bunuh diri pun ada. Kita cek tengok ramai orang bunuh diri ni, makan racun lah, jeruk tengkok lah, apa pasal apa? Terjun dengan ni lah. Duit banyak tapi hati tak tenang. Orang ni tak suka, si tak suka, adik-beradik tak suka, duit banyak. Ramai orang tuan-tuan nak badan sihat tapi ulama kata hati sakit. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban, surah Ar-Rahman ayat 13. Bukan 13 dia diulang-ulang berapa 30 kali, berapa 30 lebih. Nikmat apa lagi hang nak mohon, kata Allah tak ada aku bagi macam-macam, tapi hati yang sakit dia hidupnya tak tenang walaupun semua benda yang ada pada diri dia. Nak duduk di mana tenang? Tak tenang. Jom kita duduk di Pantai Bersih cari ketenangan. Tak tenang duduk di Pantai Bersih. Jom kita duduk di Padang Kota lah, boleh dah, rentas-rentas dah. Makan papas, makan rojak Padang Kota Gani ke apa, kita duduk situ. Tak tenang juga. Hati sakit. Hati yang pertama. Yang kedua, ulama kata qalbun mayyit, hati yang mati. Yang ni lagi takut. Tadi pun dah risau dah kita. Ada aku kadang-kadang dia main juga tak tenang. Yang ni hati yang sakit. Qalbun mayyit, hati yang mati. Yang pertama hati sakit. Apa tanda hati mati? Ada tak pada kita? Lagi tak ada, mudah-mudahan. Seperti orang yang tak boleh terima teguran nasihat orang. Jomlah pergi masjid, pajak song dengan orang kuliah maghrib ni. Nanti kopi lah. Jaga kita balik. Orang lain main pula. Jomlah kita kuliah maghrib, kuliah duha boleh mula dah. Nanti kopi dah. Dia tarik 2 harakat pula. Orang lain pula main. Kawan baik dah mengaji, apa kerja kelang sekali Malay Wata dulu ni. Jomlah kita pergi masjid dengan orang cakap kita kuliah duha ke kuliah subuh. Nanti aku pilah 4 harakat mak arik disukun 4 5 6 5 6. Sungguh 3 kali dah bak nanti aku pi dah. Minggu depan meninggal. Dia main sungguh. Duduk depan sekali. Dahsyat tuan-tuan. Duduk depan sekali, depan tu imam. Mati dah dalam satu. Betul tak ibu-ibu? Sungguh. Tak boleh terima nasihat, teguran orang tegur. Berani tu. Hati yang mati ni tanda lagi dahsyat apa? Berani tinggal kewajipan. Lebih-lebih lagi semayang. Orang yang berani tinggal semayang ni tuan-tuan, kita nak kata apa pun tak tahu. Bukan tinggal semayang ni ada sebab tak. Saja-saja tinggal. Tuan-tuan, kita nak kata apa kita pun tak tahu. Kita boleh bagi nasihat tapi susah. Nasihat juga susah. Orang kata Ustaz kaya nasihat juga. Sebab Fir'aun pun Nabi Musa suruh pi. Kan, izhab ila Fir'aun innahu tagha. Pi kepada Fir'aun, dia tu melampau. Faqula lahu qawlan layyina. Katakan dia lemah lembut. Kita nak bagi orang degi-degi ni macam mana tuan-tuan kalau kita karya kita. Nanti kopi 3 kali cukup. Dia memang main suruh duduk depan Tok Imam Haji Puan. Apa hal? Kita angkat takbir 4 kali. Tuan-tuan nak, dia kebetulan dia orang kaya pula hati. Di pintu tu orang tunggu RM10 kita dapat. Kita ulang balik RM20 kita dapat. Saja melawak je tuan-tuan nak. Melawak je gitu. Nah abang pada kita, hati yang mati lagi bahaya. Yang ada kita mau apa dia makcik kakak? Hati yang sihat dia bagi qalbun salim. Qalbun salim tuan-tuan. Hati yang sejahtera, hati yang sihat, hati yang bersih. Mailah apakah dugaan, cabaran ke apa, sabar. Dapat nikmat, dapat surat, dapat mesej. Anda telah berjaya, syukur. Anda telah berjaya, anda telah terpilih untuk mengeluarkan air sinar 10,000. Bersyukur dia. Kambing, sekok dia buat kenduri secara packing. Wajib pajak song. Bukan hari ni. Jangan pergi tengok sakit tak ada pun. Tu bagi contoh saja ayatnya tu. Mudah-mudahan ada lepas ni lah. Itu. Gitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hati yang sihat. Gitu. Nah 8:45 dah. Kita cerita. Tak apa, tak ahad. Boleh lagi. Kita jajak sampai 10 suku saja. Abang Kamal kata yang rakam ni tuan-tuan. Taklah melawak abang. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah, Allah hiburkan hati Nabi SAW dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Belah dada Nabi, dah habis cukup dah. Maka Jibril datang
bertemu dengan menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dahlah teman Nabi sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dan nak bagi tahu kat Nabi apa peristiwa-peristiwa yang Nabi akan tengok nanti dalam peristiwa Isra Mi'raj. Bila mana tuan-tuan Jibril teman bawa satu tunggangan binatang nama Buraq. Buraq, qaf hujung dia. Jangan salah sebut tuan-tuan, budak-budak sekolah kebangsaan bila ditanya oleh ustaz-ustaz, ingat tak peristiwa Isra wal Mi'raj? Ingat. Apa binatang yang Nabi naik? Buraq. Allah. Kita kata tak sampai lagi objektif dah tercapai, tak capai. Gitu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nabi naik satu tunggangan yang kata nama Buraq. Selalu kita dulu tuan-tuan ustaz-ustaz sekolah petang lah cerita, Buraq ni sejenis binatang yang macam kuda kecil sikit pada himar, bagal macam tu kan. Ada sayap sehingga ada lukisan tu. Jual lukisan tu pula. Apakah gambaran, ilustrasi ke apa bunyi itulah, bunyi ujung betul. Gambaran Buraq, buah kuda ada sayap pula, bukan macam tu lah. Tapi beli, jual di mana? Rock. Beli tuan-tuan, pergi tempek ke rumah. Lah tak tempek dah. Gitu. Dulu ada satu orang buat tulisan, tapi lah ni Jakim tak bagi dah. Zaman kata saya lu, tuan ibu-ibu, satu orang tengah duduk sujud macam tu, tapi ditulis dengan kalimah Allah macam tu, warna hitam. Kalau dapat ingat lagi lah tu. Lah ni Jakim tak bagi. Sebab tu dia macam raja-raja apakah, dia ada kaitan-kaitan dengan ajaran-ajaran apa. Dulu ada. Itu raja-raja 3 segi macam tu. Orang tempek macam tu. Merata. Ada satu rumah saya pergi tu. Rumah dia depan pintunya macam-macam. Ada. Ada satu rumah lagi yang dahsyat saya pergi. Ikan puyuh kering ada. Ikan puyuh dia mengai bila tahun dah kering, tak busuk. Kering dia berbuat asam Jawa ke apa tak pula. Lama-lama lah kita tanya, pasal apa ikan puyuh ni? Yang ni yang jaga rumah kami. Sepanjang kami hidup ni sekali kawak tak masuk. Kita buat syirik tak boleh, apa semua ni tak boleh. Tu semua kan dia buang ikan puyuh tu. Minggu depan kawak masuk. Ustaz punya saya tahu. Lagi dahsyat ujiannya. Dahsyat ujiannya tu. Gitu. Maka Buraq ni satu binatang warna putih, ada sebut dalam kitab. Ada saya baca satu artikel tu dalam ulama tu ni. Buraq ni kelajuannya pantas. Nama dia pun Buraq Baraqaf. Maksud dia kilat. Sekali dia melangkah sejauh mata memandang. Ada orang tulis tu. Orang nilai, orang kira sekali dia langkah, Buraq ni sekali dia melangkah 300 km. 300 km. Kamera Highland jauh atas lagi. Kamera Highland bukan jauh mana. 300 km ni Kuala Lumpur kan, lebih kurang lah kot no. Punya sekali dia melangkah je. Buraq yang bawa Nabi SAW ni. Ni kata Al-Mutakabbir, bukti besarnya keagungan Allah yang kita kaitkan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj ni. Binatang tunggangan Nabi. Allah sediakan satu binatang hebat. Ada saya terbaca dalam kitab, dia punya hikmah dia apa nak bagi tahu kepada kita ni, bahwasanya apa yang kita bawa, macam kita kenderaan kita pun mau elok juga kalau kita mampu. Ayah-ayah mampu beli kereta baru, silakan, tak haram kan? Dengan niat apa? Nak main masjid, dengan orang baca kitab, kuliah, beli Beza BLM Myvi 1.5 beli. Kita ni duit berlambak dalam bank. Mutu buruk tu magat ikat dawai. Nak main masjid pajak song, cucu tolak tekan dia. Allah. Dalam tabung haji ada 140,000. Hambuk keluar 4,500 beli motor Krisa second hand pun tak apa, tekan sudah. Ni start 5 kali masbuk saja main masjid. Bukan masjid pajak song. Cerita dia. Nah abang kata, kemudian Nabi naik binatang tadi tuan-tuan, tunggang banyaklah kisah-kisah di situ. Asalnya Buraq ni dalam keadaan dia ni seronok sangat macam liak apa semua, kita tak apalah. Kita selalu dengar macam tu. Bawalah Nabi SAW ni tuan-tuan, maka 5 tempat Nabi singgah. 5 tempat Nabi singgah, naiklah setiap 5 tempat yang Nabi singgah ni diceritakan ada peristiwa yang pernah berlaku. Nabi singgah yang pertama nama kota Taibah, Yasrib, Madinah Al-Munawwarah. Nabi singgah dulu. Nabi kata kat Jibril ni, apa nama tempat ni Jibril? Inilah nama kota Taibah. Dulu kata Taibah, nama Yasrib, Hijaz pun ada nama tu. La Madinah Al-Munawwarah. Madinah tu
Kata Jibril, wahai Muhammad, di sinilah nanti kamu akan berhijrah daripada kota Mekah. Inilah tempatnya. Nabi tengok awal dah. Yang kedua tuan-tuan, Nabi berhenti pula dari satu tempat nama Madian. Madian ni Nabi Musa lari daripada raja yang zalim di Mesir tu, pergi berteduh di situ, Madian. Akhirnya dia dijaga oleh satu keluarga yang baik. Nabi Musa, cerita panjang, Madian nama tempat tu. Kalau kita tengok peta lah ni, dan zaman lah Madian tu di tempat di Jordan sepadan dengan Mesir lah. Madian, tempat Nabi Musa pernah berteduh situ. Berhenti Nabi. Yang ketiga, jalan lagi, Nabi berhenti pula di satu tempat nama Bukit Tursina. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Turi sinin apa? Bukit Tursina di Mesir, sepadan Israel. Macam mana Ustaz tahu? Saya naik lah. Bukan nak bangga diri, naik dah. Masa mengaji sana dulu. Naik pukul 12 malam. 12 malam naik, tengah malam ni. Ada trek dah. Pukul 6 pagi baru sampai. Naik atas. Jabal Tursinah, Bukit Tursinah dia panggil. Semenanjung Sinai, sebelah sana ada Israel. Kita tak ada dalam mengiktiraf negara Israel. Israel sana berhimpun. Boleh tengok teropong. Macam tu. Berhenti Nabi di situ, Jabal Bukit Tursina. Wattini wa zaitun, demi buah tin wa zaitun, wa turi sinin, dan Bukit Tursina tu. Jalan lagi Nabi berehat. Nabi berhenti pula di satu tempat nama Baitul Laham. Baitul Laham ni apa Ustaz? Tempat Nabi Isa diperanakkan oleh mak dia tadi, Maryam tadi. Situ kan mak Nabi Isa berjalan dengan bawa kandungan Nabi Isa ni, bawa lah, orang nak kata kat dia Maryam ni. Berhenti di satu tempat, tersandak di pokok. Ada dalam surah Maryam muka surat 2. Surah Maryam muka surat sebelah ni, bawah sekali. Lalu Allah ilham kepada Maryam, mak Nabi Isa, hinggut pokok kurma yang dia sandak tu. Hinggut, jatuh buah kurma tadi, makan dia. Buah kurma tu mengandung, tak lama beranak Nabi Isa tadi tu. Gitu. Jatuh buah kurma ni, makan. Mengandung 9 bulan. Menantu mengandung 9 bulan. Suruh dia hinggut pokok kelapa sawit. Agak boleh tak? Yang suruh tu mak mentua. Terus dia pegang. Mak ni 37.8 kot. Suruh menantu hinggut pokok kelapa sawit. Sebab pokok kelapa sawit tu dia macam kabut kurma. Yang tu mak Nabi Isa. Dan yang kelima barulah sampai di nama tadi, Baitul Maqdis di Palestin tadi. Tu dia. Dahsyat nak perjalanan Nabi SAW, tuan-tuan. Bila Nabi sampai di situ, tuan-tuan, katanya setiap tempat yang Nabi berhenti tu, Jibril ajak cara Nabi semayang 2 rakaat. Walaupun syariat semayang kita tak ada lagi, Nabi disuruh bagaimana sujud terus ke, macam mana semayang cara tu. Kan zaman Nabi sebelum ni ada dah solat, tapi tak macam semayang macam kita ni, sujud tu. Lalu tuan-tuan, Nabi semayang diajar oleh Jibril alaihissalam. Nak beritahu kepada kita apa? Kita ni kena memperbanyakkan tempat sujud di atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Gitu. Nak pergi Al-Ustaz, jalan lama, sampai di Sungai Petani berhenti sat. Berhenti ambil semayang, kata solat sunat tahiyatul masjid ke, duha ke. Tempat sujud kita banyak di situ. Sampai di Guak pula tu, Guak Cempedak, semayang lagi kita, berhenti. Ada dah Guak saksi tempat sujud kita tu, nanti di akhirat ditanya. Jalan lagi sampai di Sepampak Kangkung, buah pilah nama tempat pun terbayang. Zaman sebelum PKP tu pi. Gitu. Lah tak boleh pi dah kita. Pentas negeri. Kena 1000 boleh Sujud pula situ semayang kita. Berhenti. Banyak tempat kita berhenti. Ada satu ustaz ni, dia pernah cerita kat saya. Dia kata masa dia nak kahwin dengan perempuan dia, ustaz ni, dan dia kahwin semua dengan perempuan tu. Dia habaq kat orang keluarga dia nak menikah dengan orang sini. Keluarga dia kata tak payahlah, cari orang lain lah. Kita ni sama-sama keturunan ni, carilah keturunan lain sama. Dia banjak kot. Banjak ni tak tahu banjak macam mana. Bersurah marakon, bergawi kadah akon macam tu lah. Dia cakap dia macam tu. Bila mana keluarga dia tak suka, dia sayang semua. Hubbuka syai' yu'ma wa yasum, kata Nabi. Hang cinta kepada seorang tu, mata jadi buta, telinga jadi pekak. Adik-beradik kata jangan-jangan tak dengar. Akhirnya dia bukan pesen orang kata apa ni, dia orang ada agama. Dia bagi tahu kepada satu tok guru tu kata, sekarang ni hang pi musafir, naik motor kan, dia kata masa tu naik motor lah.
Setiap tempat masjid yang jumpa berhenti sembahyang hajat. Tok guru tu pesan, meninggal kat tok guru tu. Dia pergi jalan bawa motor bawa diri lah sehari tu. Masjid mana berhenti sembahyang, masjid mana berhenti sembahyang, dan berdoa supaya dibukakan hati. Akhirnya balik, tak lama kalau kata, sungguhkah nak nikah dengan dia? Sungguhlah memang. Tak apalah. Kami rasa betul juga nikah dengan orang dekat ni bagus. Dia terkejut tuan-tuan, punya mula-mula dia kata, cekang wak leher tak bagi. Adik-beradik dia pun. Sebab apa? Allah Ta'ala punya kuasa. Jadi ayah-ayah macam tu juga, kalau nak melembutkan hati isteri-isteri, semayang 7 masjid apa. Oh gitu. Pi ajak pula kat depa ustaz malam ni, menyesal kami mai. Dah melawak dia. Begitu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Macam itulah kita. Tang mana kita pi berhenti, banyakkan tempat sujud gitu. Gitu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Semua tempat Nabi berhenti ni Nabi semayang, dan Nabi ajak pada kita lah. Abang kata nak ajak pada kita ni. Terus lagi sampai dia tuan-tuan nak tu dah pergi Isra'. Isra' ni perjalanan bawah, dan Nabi melihat macam-macam peristiwa. Ada orang yang dapat rezeki dengan cepat. Seperti apa kata Jibril, inilah orang yang dapat rezeki yang cepat ni. Tanam dapat, tanam tumbuh, tanam tumbuh. Yang rajin bersedekah. Sungguh tuan-tuan, boh lan tabung Masjid Pajak Song malam ni tuan-tuan, esok mesti ada rezeki yang kita dapat. Allah luaskan. Tapi rezeki jangan pandang duit RM1 makan minum saja. Tubuh badan kita sihat, cergah, elok, dengan sebab rezeki kita kongsi tu. Malam ni bubuh RM3 je pun. Tak bunyi pun duit tu, RM3. Esok tuan-tuan, orang main hantar cencaru belah belakang 2. Kita kata aku bubuh dalam Pajak Song RM3. Dapat ikan cencaru belah belakang pula dah. Ya Allah, alhamdulillah. Jangan bubuh malam ni pergi tunggu di pintu sud. Tak ada siapa pun main hantar. Murung ustaz. Lah nak cencaru belah belakang nanti sat dulu. Muslimin dan muslimat, bukan kadang-kadang rezeki. Ada orang macam tu, dia tak ustaz. Saya macam tu. Kalau saya kongsi rezeki dengan orang, saya hari ni pergi kedai tengok ada satu orang tua makan dengan anak-anak dia. Saya abang kata saya bayar tu. Lepas tu ada saja, saya bawa balik ikan daripada market, tersinggah kedai. Dia roti canai. Tolong bayar kat orang tu je, saja nak kongsi rezeki. Ikan tadi esok baru makan. Pasal apa? Ada jiran pergi bagi pula. Masak hitam, daging masak hitam. Ayam masak ros, ayam asam. Itulah ayat liok lah. Contohlah. Dengan berkat kongsi rezeki tak seberapa tadi je. Nah abang kata, Nabi tengok orang yang menanam menuai hasil dengan cepat. Itu gambaran orang yang rezeki dia mewah, sebab dia suka kongsi dengan orang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Ada Nabi tengok orang yang mencakap muka sendiri. Pasal apa tu Jibril? Hai inilah yang suka makan benda yang haram, kata Jibril alaihissalam. Gitu tuan-tuan. Ada yang kami tengok jin afrik jin yang meligan Nabi macam syaitan tu lah. Lalu kata sahabat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Jibril alaihissalam, manusia ni tak akan lari daripada diganggu oleh kata iblis ni tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kemuncaknya Nabi naik langit pertama, langit kedua tu Mi'raj. Orang tanya Isra' tu apa dia? Perjalanan malam daripada Mekah ke Baitul Maqdis, daripada perjalanan bawah. Tu Isra'. Mi'raj naik atas, langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit ke-6, langit ke-4, 5, 6, sampai dah langit yang ke-7. Bertemu dengan nabi-nabi yang seterusnya. Tuan-tuan nak nabi. Langit pertama jumpa Nabi Adam, langit kedua jumpa Nabi Isa dan Nabi Yahya, langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Bukankah mereka malah wafat, meninggal dunia dah ustaz? Keagungan Allah yang kita baca malam ni. Al-Mutakabbir, Allah Maha Agung, Maha Besar, boleh buat sesuatu. Al-Azim, yang Maha Besar. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, kalau surah Al-Fatihah. Walaupun nabi-nabi tu dah wafat, boleh jumpa pula nabi tu. Dahsyat tuan-tuan. Langit keempat jumpa Nabi Idris, yang kelima jumpa Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, dan langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim tu jumpa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, pesan kepada penduduk umat kamu, banyakkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita dah tanam satu pokok dalam syurga, tuan-tuan, siapa berzikir yang tu.
Kita zikir lah macam tu. Bila kita zikir, kita tanam pokok dalam syurga. Ustaz, sekali je satu pokok? Ya. Kalau ramai-ramai pergi tanam, muat ke? Dia ingat syurga ni macam kebun durian balik pulau 3 ekar. Apa? Luas. Kuasa Allah yang kita baca malam ni, nama Allah Ta'ala ni. Gitu tuan-tuan. Nabi tengok dalam syurga, Nabi tengok neraka, penghuni syurga, penghuni neraka. Last sekali Nabi jumpa Allah Subhanahu Taala, Jibril tak termana. Kata Jibril, Muhammad naik. Kalau aku naik juga, terbakar tubuh badanku, kata Jibril AS. Di situ Nabi tengok Jibril dengan wajah yang sebenar kita sebut awal tadi. Bila mana tuan-tuan Nabi jumpa Allah Ta'ala, Allah bagi perintah yang kita tahu dah, semayang 50 waktu. Nabi punyalah Nabi Muhammad ni tak ada banyak berbicara, dapat perintah semayang, turun bawa 50 waktu. Nabi Musa tanya, wahai Muhammad, apa yang kamu bawa jumpa Allah? Semayang. Berapa waktu? 50. Naik Muhammad, naik. 50 banyak. Kamu tak boleh punya buat, tak mampu punya buat 50 waktu. Umat kamu memang tak boleh. Kata Nabi Musa. Naik pula Nabi Muhammad, tuan-tuan. Saya baca Nabi naik 9 kali. Ada satu pandangan kata Nabi naik 5 kali. Nabi naik ada yang kata 5 kali Nabi naik. Yang saya baca 9 kali Nabi naik pula. Setiap kali Nabi naik, Nabi Allah kurangkan 5 waktu. Naik Nabi, Allah kurangkan jadi 45. Nabi Musa tanya lagi, berapa tinggal? 45. Naik Muhammad, naik. Awak 45 banyak. Umat kamu tak boleh je. Tuan-tuan bayangkan kalau 45 waktu aja. Pak Long, 45 waktu. Kita habis semayang subuh di Masjid Pajak Song. Tu imam kita kata, jemaah kata dah habis semayang, habis dah, walhamdulillah alamin. Keluar kata tak ada semayang sunat kan subuh. Keluar awal lah. Baru gaya kita nak masuk kedai roti canai kawan kita. Allahu akbar, Allahu akbar. Pak Long mitbang dah. Masuk waktu kedua. 50. Habis semayang kita, baru sampai rumah tungkap mutu. Masuk waktu yang ketiga. Pasal apa? 50 waktu. Nabi naik lagi, Allah kurang 5. 9 kali Nabi naik, minta kurang 9 kali 5, 45. Allah kurang, tinggal 5 makcik. Tu pun Nabi turun, Nabi Musa tanya lagi, Muhammad tinggal berapa? 5. Naik Muhammad, naik. Banyak 5 waktu tu. 5 pun banyak, minta Allah kurangkan lagi. Apa kata Nabi? Aku tak mau dah. Aku malu dah dengan Allah. 9 kali naik dah. Aku nak turun bawa 5 ni. Aku dah malu dah minta kurang dengan Allah Ta'ala. Malu dah. Nabi turun bawa 5 waktu tu. Tu pun ada yang kata dengan sama Isra' Mi'raj malam ni. Nabi pun ustaz no. Kalau naik sekali lagi tak sembahyang gitu. Malu tak kena gaya. La ilaha illallah. Boleh dia kata lagu tu. Malu tak kena gaya ustaz no. Naik sekali lagi tak sembahyang gitu. Kalau naik Nabi sekali lagi 5 kan betul. Tak tahu 50 waktu, 5 waktu yang kita kerjakan ni, kalau kita kerjakan dengan betul, tepat pada waktu, elok, pahala sama 50. Sama macam 50 waktu tu. Semayang dengan sempurna, jaga rukun dia pula 50 waktu. Sama pahala macam 5 waktu. 5 waktu sama macam pahala macam 50 waktu ni. Dahsyat tuan-tuan. Yang tu kita kata Nabi turun-turun. Abu Jahal kata, Muhammad mau tak? Panjang hadis tu. Mau tak? Aku himpunkan penduduk Mekah ni. Aku himpun dengar cerita engkau Muhammad. Mau tak? Mau tak sila ambil. Abu Jahal volunteer himpun orang. Sebenarnya dia bagi pecah-pecah belah je. Dah himpun-himpun Nabi cerita satu-satu. Ada orang pernah pergi Palestin, Masjid Aqsa tau. Dah pernah pergi, ditanya. Tanya tu pula bukan tanya soalan ni, soalan pun tanya, wahai Muhammad, kalau betul lah kamu pergi Masjid Aqsa di Palestin tu, kami pernah pergi dah. Berapa tiang dah? Tiang tanya. Macam mana keadaan dia tu? Allah tunjuk depan Nabi tu, gambaran tu, Nabi boleh kira tiang. Nabi sebut, tiang dia banyak ni, 18 kat situ lah. Kata betul ya? Elok lah. Dia ni pergi kira tiang saja di masjid tu. Dia kira tiang tu, dia balik ditanya kepada Muhammad, Nabi Muhammad betul sebut. Tu pun ada haknya pegang kepala macam ni, betul ke Muhammad ni, betul ke, keluar daripada agama ni. Nabi cerita satu persatu. Allahu Akbar. Ada yang tak percaya, keluar terus.
Ada yang terus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tu dia cerita tentang peristiwa, di sebalik peristiwa Isra wal Mi'raj, dengan kita kaitkan dengan Asmaul Husna pada malam ni tu, bukti keagungan Allah Subhanahu wa taala, Al-Azim, Al-Mutakabbir, kan, yang maha besar, yang mengatur segala-galanya, yang pelik-pelik tapi boleh berlaku ke atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekadar itulah untuk malam ni, tuan-tuan, terlajak sikit dah 9 lebih-lebih ni. Panjang umur, kita jumpa lagi lah di pertemuan akan datang. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberi pengajaran kepada kita, dan teruskan kita beramal dan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah melapangkan hidup kita, Allah berikan rezeki yang melimpah ruah kepada kita, Allah berikan kepada kita anak-anak cucu yang soleh dan solehah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.